Hari tu cerita pasal Aisyah. Rajaman. Cerita kait dengan Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'aini rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan pada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung balik hadis yang kita baca pada kuliah yang lepas mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah summa yamsahu wajhahu summa yaqulu Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Kata Aisyah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat dan di sisinya ada sebuah bejana yang berisi air. Dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan maut ataupun sakratul maut yang sedang aku hadapi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, pada kuliah yang lepas kita telah baca dah hadis ini, cuma tak sempat nak hurai tentang matan hadis. Kita hanya sekadar bercerita tentang perihal Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan ummul mukminin, ibu kepada orang mukmin, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kuliah hari itu habis setakat peperangan Jamal je. Dan Aisyah selepas daripada peperangan Jamal tu dia banyak ambil langkah berkecuali lah, dan dia banyak habiskan masa hidup dia dengan banyak berpuasa. Aisyah wafatnya Nabi, dia ni masih muda. Dan mana-mana isteri baginda, kalau terpisah kerana wafatnya baginda ataupun terpisah kalaulah dicerai, maka mereka tak boleh berkahwin lagi dengan orang lain, sebab title mereka adalah Ummul Mukminin, ibu kepada orang mukmin. Jadi Aisyah banyak menghabiskan masa dia dengan berpuasa. Dan matinya Aisyah pada usia, sebahagian riwayat kata 66 tahun, ada riwayat kata 86, dan pelbagailah khilaf di situ. Punca boleh khilaf umur Aisyah ni sebabnya tak ada IC lah. Kalau ada IC tu dia ada tarikh lahir tu senang kira umur. Tak apalah, 66 ke 86. Dan Aisyah dimakamkan di Baqi'. Kalau kita baca sejarah Sayyidina Umar ni, kalau kita pergi umrah, ziarah makam Nabi, kita tengok Sayyidina Umar duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana boleh Sayyidina Umar duduk situ? Sepatutnya di situ ada tempat Aisyah, kerana Nabi wafat adalah rumah Aisyah. Dia, kalau kita baca kisah Sayyidina Umar, hari Sayyidina Umar ditikam dalam solat subuh, banyaklah peristiwa berlaku tu. Cuma nak ceritanya kait dengan diri Aisyah ni,
Sayyidina Umar ni waktu dia nazak, di antara apa yang dia harapkan sebelum dia ni mati, dia nak dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah. Cuma walaupun dia ni ketua negara, khalifah pada waktu itu, dia tak boleh nak bagi arahan bahawasanya kalau dia ni mati, dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab di situ adalah tempat Aisyah. Cuma dia mengharapkan kalaulah dia ni meninggal, maka kalau boleh nak ditempatkan berdekatan dengan Rasulullah, maka Sayyidina Umar mengarahkan anak dia, Ibnu Umar, sahabat Nabi juga, Abdullah bin Umar, adik kepada Hafsah, suruh supaya pergi berjumpa dengan Aisyah, minta izin kalau ayah ni meninggal nak dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah. Kerana itu tempat Aisyah. Jadi Ibnu Umar ni pergi. Riwayat mengatakan di saat ketika mana Ibnu Umar ni pergi minta izin dengan Aisyah ni, Sayyidina Umar ni tak duduk diam waktu nazak dia. Bimbang takut Aisyah kata tak boleh lah, sebab tu tempat dia. Di sebelah tu Nabi suami dia, sebelah Nabi pula Abu Bakar ayah dia. Jadi mesti dia nak tempat tu. Siapa dia tak nak berdekatan dengan Rasulullah. Jadi Ibnu Umar tu pergi masuk minta, dan Aisyah dengar tempat itu diminta oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Khattab. Aisyah kata ambil. Sayyidina Umar ambil, Aisyah bagi. Maka selepas pada tu Umar ni meninggal dalam peristiwa tu, maka Umar dimakamkan berdekatan dengan Rasulullah, dan Aisyah mati selepas daripada tu dimakamkan di Baqi'. Jadi dia bagi keizinan pada Sayyidina Umar. Sehingga hari kebumikan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali hadir, dia tengok. Sayyidina Ali kata, aku ni waktu hayat baginda selalu dah, baginda kalau bercerita, kharajtu Abu Bakar wa Umar, dakhaltu Abu Bakar wa Umar. Aku ni kalau keluar, aku, Abu Bakar dan Umar. Nabi ni bercerita begitu. Aku masuk ke tempat tu, aku, Abu Bakar dan Umar. Aku pergi keluar ke tempat tu, aku, Abu Bakar dan Umar. Selalu Ali kata, Nabi kalau bercerita, dia keluar, dia masuk ke tempat tu, dia pergi ke tempat tu, Abu Bakar dan Umar ni mesti ada, tak terlepas daripada mulut dia. Rupa-rupanya mati kamu juga, kamu bertiga berada di sisi, kata Sayyidina Ali waktu hari kebumi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah dimakamkan di Baqi' lah, di Baqi'. Baik. Jadi dalam hadis ni Aisyah kata, aku melihat Nabi SAW ketika mana saat menghadapi sakaratul maut, ada sebuah bencana. Bencana ni satu bekas yang berisi air. Aku tengok bencana tu duduk di tepi Rasulullah, dan Nabi ni waktu menghadapi sakaratul maut kerana terlalu sakit dan panas, sehingga dia ni celup tangan, masukkan tangan dalam bencana itu, lalu Nabi ni sapuh muka dia. Kemudian aku mendengar Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, minta berlindung daripada sakit sakaratul maut yang sedang aku hadapi ini. Mengikut sirah, mungkin di kalangan kita semua baca sirah pun, Sufi Rahman Mubarak Furi menyebut dalam kitab dia Rahim Maktum, Nabi kita ni mula sakit bila? Nabi ni mula sakit 28 Safar. 28 Safar Nabi mula dah demam dan sakit. Dan sakit Nabi itu adalah sakit yang orang kata demam sehari 2 hari kemudian sembuh balik, kemudian sakit pula, demam pula sehari 2 hari kemudian sembuh balik. Waktu ketika mana Nabi tak larat sangat, maka imam pada waktu tu diganti oleh Abu Bakar. Banyaklah disebut di celah-celah tu, cuma secara ringkasnya, waktu Nabi sembuh balik, Nabi keluar untuk mengimami sembahyang. Waktu Nabi tak larat sangat sehingga Nabi tak keluar. Begitulah keadaan, sehat balik, demam balik, sehat sehinggalah bawa kepada tarikh 12 Rabiul Awal. Bila masuk 12 Rabiul Awal, waktu duha yang meninggi. Waktu duha yang meninggi ni maksudnya unta tak boleh duduk dah. Maksudnya dalam mungkin 9-10 begitulah. Dia waktu pagi ni unta ni dia biasa dia duduk, dia lepok tu.
Dia duduk macam kita tahayat tu. Duduk gitu. Jadi bila pasir dah mula panas, unta menyebabkan unta ni jadi bangun. Jadi duduk berdiri begitu. Jadi waktu duha meninggi. Bila masuk waktu duha meninggi ni dah Nabi mula tenat. Jadi tenatlah sakit. 12 Rabiul Awal tu. Kita bila mana masuk 12 Rabiul Awal, banyak di kalangan kita ni buat sambutan Maulidi Rasul lah, dalam keadaan gembira kerana tarikh itulah tarikh kelahiran Nabi kita. Tapi kita kena ingat juga dalam keadaan gembira kita pada tarikh itu kerana lahirnya Nabi kita. Tarikh itu jugalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kesedihan di kalangan para sahabat Nabi. Jadi bila waktu duha meninggi pada 12 Rabiul Awal, disebut dalam Rahim Maktum, pada awalnya Nabi memanggil Fatimah. Nabi panggil Fatimah, Nabi berbisik pada Fatimah, dan Aisyah tengok. Lepas pada Nabi bisik, Fatimah menangis. Fatimah menangis. Kemudian Nabi panggil lagi kali kedua, Nabi bisik kali kedua. Daripada menangis tak ada hak bisikkan pertama, kali kedua ni Fatimah senyum pula. Jadi Aisyah rasa tak sedap. Bisik kali pertama menangis, bisik kali kedua senyum pula. Jadi pelik. Menyebabkan Aisyah tanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah menyebabkanmu ni reaksimu sekejap menangis, sekejap senyum pula? Fatimah kata, bisikkan yang pertama menyebabkan aku menangis kerana ayah bagi tahu ini adalah sakit yang terakhir yang ayah akan hadapi, dan selepas ni tak sakit dah, kata Nabi. Maksudnya Nabi bagi hint yang dia akan balik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Fatimah kata, inilah yang menyebabkan aku ni menangis. Kemudian kali kedua dipanggil, berbisik kepada aku, menyebabkan aku senyum. Ayah mengatakan bahawasanya di kalangan ahli keluarga ni, orang yang pertama akan menyusuli ayah, akan menyusuli Nabi adalah kamu, wahai Fatimah. Menyebabkan Fatimah ni senyum. Dan Nabi mengatakan, bila kamu balik nanti, kamulah akan menjadi penghulu pada sekalian wanita di sana. Nabi sebut begitu, maka menyebabkan Fatimah kata, aku senyumlah. Nabi kata di kalangan ahli keluarga ni, orang yang mula-mula akan menyusuli aku adalah kamu. Fatimah senyum. Kalau kita menangis, takkan saya dulu hak matinya, lepas carilah hak lain-lain dulu. Tapi Fatimah senyum kerana dapat mengikuti ayah dia, Nabi SAW lah. Jadi Aisyah puas hati dengan penerangan tu. Maka keadaan tu makin tenang dan makin lemah Nabi SAW. Maka waktu itulah Nabi panggil Hasan dan Husain. Nabi bagi nasihat kepada Hasan dan Husain. Kemudian Nabi bagi panggil isteri-isteri baginda, kemudian bagi nasihat apa semua. Selepas daripada tu tak bermaya Rasulullah, Aisyah pangku di atas dada. Ini di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Aisyah kata, nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada aku, Nabi ni wafat di atas pangkuan aku. Jadi Aisyah pangku Nabi tu, mana letak. Kemudian di saat itu Abdul Rahman bin Abu Bakar, adik kepada Aisyah, menyelak, maknanya selak tabir untuk nak lihat keadaan Nabi tu. Aisyah tengah duduk pangku. Jadi Abdul Rahman bin Abu Bakar ni adik kepada Aisyah, dia selak tabir, dia tengok keadaan Nabi. Dan Nabi tengok pada Abdul Rahman, di tangan Abdul Rahman tu ada sugi. Ada sugi. Maka Aisyah faham reaksi Nabi tu macam Nabi nak apa yang ada di tangan Abdul Rahman tu, sehingga Aisyah suruh Abdul Rahman ambil sugi untuk Rasulullah. Maka Abdul Rahman ambil sugi. Maka Aisyah mengatakan, nak tak wahai Rasulullah, sebelum bersugi dengan sugi ni, aku lembutkan dahulu sugi ni. Maka Nabi hanggup dan Aisyah lembutkan sugi tu. Sugi kan, siapa biasa bersiwak ni, dia kayu yang baru tu dia kerah. Jadi bila gigit lama-lama guna tu, dia akan jadi halus lah, bulu tu dia jadi halus. Dan Aisyah lembutkan dulu. Dan selepas pada tu bagi pada Rasulullah dan bersiwak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga di antara nikmat yang besar. Aisyah kata, aliu aku ni bercampur dengan aliu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah kata, itulah siwak yang terbaik yang pernah aku lihat berlaku pada Rasulullah, nak dibandingkan dengan sebelum-sebelum ni.
Maka waktu itu Nabi ni rasa kesakitan sehingga mengadu kepada Aisyah seolah-olah nak terputus orat leher ni. Dia Nabi punca jatuh sakit ni kerana bias daripada racun yang Nabi makan daging di Khaybar yang diletak oleh seorang perempuan Yahudi. Dia letak racun dan Nabi terkesan pada waktu tu. Sakit kerana bias daripada racun yang rasa dari tubuh aku ni, kata Nabi, sehingga nak terputus orat leher ni. Orat leher ni, kata Nabi mengadu pada Aisyah. Racun. Tambah-tambah dulu produk dulu apa ni, orang dapat produk dulu ni dia kesan dia lebih lah. Barang hari ni banyak tiruan dah, kadang-kadang tak berapa mujarab. Klorok hari ni dengan klorok dulu kita rasa tak sama dah pun. Ingat zaman-zaman duk basuh kasut sekolah, zaman sekolah rendah, klorok dulu letak 2 tudung je, habis. Hari ni curah begitu, tak ada apa-apa pun. Dia banyak bahan tiruan. Nak cerita je, racun dulu tu walaupun letak sikit dia terkesan, kesan dia tu kuat. Nak bandingkan racun hari ni banyak tiruan. Siapa ada orang buat cerita orang tu dia ferah dalam hidup, kebetulan iman tak berapa kuat dalam diri, rasa tak boleh nak hidup, nak bunuh diri. Akhir sekali beli racun minum racun pesan. Orang bawa pergi hospital, doktor rawat sedar balik. Dia kata, oh tak mati saya doktor. Tak mati sebab racun hak awak makan tu racun tiruan, kata doktor. Overah dia tak mati. Dia asal nak bunuh diri minum racun tiruan. Racun pun ada hak tiruan. Jadi waktu tu makin tenang dan rekah ceritanya, Nabi SAW dalam keadaan tak bermaya, dan Aisyah waktu pangku Nabi, Aisyah tengok mulut Nabi ni bergerak, bibir Nabi ni bergerak, dan tak kedengaran apa yang disebut oleh Nabi. Sehingga Aisyah kata, aku letak telinga aku di mulut Nabi dan aku mendengar ucapan Nabi itu adalah ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kemudian diakhiri dengan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ini perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut baginda. Kemudian selepas pada tu wafatlah Nabi SAW. Para ulama menyebut apa yang disebut oleh baginda itu ma'allazina an'amallah, kerana di situ waktu itu Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi, sama ada nak teruskan hidup akan disambung oleh Allah. Kalau kehendak Nabi nak teruskan hidup pada waktu tu, maka ditambah oleh Allah Ta'ala. Ataupun kamu nak balik untuk berjumpa dengan aku, maka akan diambil nyawa pada waktu tu. Maka menyebabkan Nabi menyebut, Nabi buat pilihan ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mana Nabi buat pilihan nak bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di kalangan nabi-nabi, di kalangan syuhada, di kalangan salihin. Maknanya Nabi buat pilihan untuk balik kepada Allah, dan Nabi menyebut ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, nak balik pada Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang tertinggi. Kemudian selepas pada perkataan itu wafatlah Nabi SAW. Dan riwayat ni juga menafikan riwayat hak biasa kita dengar zaman-zaman kecil dulu, Nabi ni sayang pada umat dia sehingga dekat-dekat nak mati pun duk sebut ummati, ummati, ummati. Ini riwayat yang tak sahih. Riwayat yang diriwayatkan sebahagiannya kalangan Syiah. Nabi tak sebut ummati dekat nak wafat. Apa hak disebut oleh baginda adalah ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ummati itu dalam hadis yang lain, bukan hadis waktu Nabi nak wafat. Hadis waktu Nabi nak memberi syafaat kepada umat dia. Kalau biasa kita dengar hadis yang satu golongan di hari akhirat kelak yang bergerak mencari nabi-nabi supaya memberi syafaat kepada mereka, maka bergeraklah kumpulan ni pergi berjumpa dengan Nabi Adam, mengatakan, wahai Adam, mulah adalah bapa kepada manusia, isfa'alana, syafa'atlah kami. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, mumu aku. Kerana dalam hidup aku pernah lakukan kesilapan dan kesalahan, maka malulah untuk aku nak bawa kepada Allah untuk nak minta syafaat kepada kamu.
Maka Nabi ada kata nafsi nafsi, mumu aku. Maka bergeraklah pula kumpulan ni cari Nabi Nuh alaihi salam. Itu tu hadis yang sahih lah. Nabi Nuh alaihi salam. Ya Nuh isfa' lana, wahai Nuh tolonglah syafaat kami. Nabi Nuh kata nafsi nafsi, mumu aku. Kerana hidup aku ni juga aku malu untuk berjumpa dengan Allah nak beri syafaat kepada kamu, sebab dalam hidup aku pernah berdoa kepada Allah supaya diturunkan bala kepada umat aku, maka aku malu untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Nuh pun tak nak nafsi nafsi, mumu aku. Kemudian begitulah bergerak seterusnya sehinggalah sampai Nabi yang terakhir tak sempat nak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi kita duk panggil dah ummati. Mana umat aku. Tu yang hak tu betul, ummati. Di hari akhirat kelak. Dekat hak Nabi nak meninggal ni, wafat ni, perkataan yang disebut oleh baginda adalah Ar-Rafiqul A'la, Tuhan yang tertinggi. Baik. Lepas pada perkataan tu, maka wafatlah Nabi SAW. Timbul persoalan. Tengok pada hadis yang lain, Nabi suruh kita berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi sebut oleh baginda, kalau kita berakhir dengan kalimah la ilaha illallah dalam hidup kita ni, maka wajib syurga ke atas orang itu. Tapi tengok pada hadis yang kita cerita tadi, perkataan yang terakhir keluar daripada mulut baginda adalah Ar-Rafiqul A'la, bukan la ilaha illallah pun. Tapi Nabi suruh kita ni berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Macam bertemu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dan menghuraikan dalam hal ni, perkataan yang disebut oleh Nabi SAW di akhir hayat itu dengan perkataan Ar-Rafiqul A'la, perkataan ini sudah tentulah memenuhi tauhid di dalam hati Nabi SAW. Sudah memenuhi perkataan tauhid di dalam hati baginda. Maka di situlah tak disyaratkan seseorang itu bila mana dekat-dekat dia nak meninggal, mesti dia mengungkapkan la ilaha illallah melalui lidah dia. Kalau kita ajar orang nazak mengucap, kita sebut la ilaha illallah kat telinga dia tu, tiba-tiba mulut dia tak bergerak pun, tak ikut pun yang kita ucap tu, tahu-tahu tak ada dah dia, maka tak boleh hukum dia tak berakhir dengan kalimah la ilaha illallah, sebab tak disyaratkan zahir melalui lidah. Cukup hanya di dalam hati sahaja dia sudah bulat mentauhidkan Allah, maka ia dikira sebagai berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Cuma sebab itulah disuruh kita ni mengajar orang yang nazak dengan perkataan la ilaha illallah, yang mungkin waktu tu dia tak bermaya dah nak ungkap, tapi oleh kerana kita duk bisik di telinga dia, maka terbayanglah di dalam hati dia perkataan itu, dan bila mana bulat dengan perkataan itu, maka dia kira berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau kita ajar tiba-tiba dia boleh ungkap, ungkap pula makhraj tu sedap pada kita lagi hak ajar. Takut kita pula lagi tengah-tengah tak bermaya, tiba-tiba ucap tu sedap pula. Jadi kalau boleh ucap melalui lidah dia, maka itu bonus dah. Kira bonus dah. Kerana perkataan yang keluar daripada lidah itu sudah tentulah menzahirkan apa yang ada di dalam hati dia. Tapi tak terungkap melalui lidah dia, kita tak boleh hukum dia tak berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Mungkin waktu kita ajar tu sudah penuh di dalam hati dia, cuma nak ungkap tak boleh, maka dikira oleh Allah Ta'ala berakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi perkataan Ar-Rafiqul A'la, kata Ibnu Hajar, sudah memenuhi tauhid di dalam hati Nabi SAW. Maka wafatlah baginda pada 12 Rabiul Awal. Jadi nak cerita sejarah ni, cuma yang hadis yang kita baca tu berlaku waktu mana? Berlaku waktu sebelum Aisyah ni dengar Nabi menyebut ma'al lazina an'amallah, dan waktu Nabi duk mengadu betapa sakitnya kerana terbiah daripada racun yang dimakan di Khaybar. Maka waktu itulah Nabi dalam keadaan tenang, dan Nabi celup tangan dalam bekas tu, Nabi sapuh muka dia, kemudian Nabi berdoa supaya minta berlindung daripada sakit sakaratul maut ni. Sakit sakaratul maut. Lemah semangat dah dengan mari-mari mengaji dengan hadis bab mati. Orang kata dengar hadis-hadis bercakap bab mati ni hilangkan semangat hidup. Tak, sebenarnya orang yang mengingati mati adalah orang yang cerdik lah. Orang yang cerdik, cari bekal kita supaya tak lalai sangat. Jadi berlaku di saat itulah apa hadis yang kita baca. Cuma sebagai sambungan sedikit,
masa dia dah ala cerita ni, wafat Nabi SAW. Dan apa yang kita tahu dalam sirah setelah wafatnya baginda, kesemua para sahabat tak boleh nak terima hakikat kewafatan Nabi ini. Maka terpinga-pingalah di kalangan para sahabat, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali sendiri, seolah seperti mana tak terdaya mereka ni kerana kasih pada Nabi. Dan Sayyidina Umar sehingga mengatakan Nabi tak wafat, Nabi pergi berjumpa dengan Allah seperti mana Nabi Musa AS berjumpa dengan Allah Ta'ala di Tur Sinai. Sesiapa mengatakan Nabi wafat, aku pacung tekuk dia, kata Umar. Maknanya tak boleh terima kerana sedih dan kerana kesedihan berlaku kepada mereka. Di saat semua mereka terpinga-pinga tak boleh terima hakikat itu, maka Abu Bakar As-Siddiq masuk tengok jasad baginda betul-betul wafat. Bila Abu Bakar tengok baginda betul-betul wafat, dan Abu Bakar keluar dan berucap di hadapan para sahabat yang tengah duk terpinga-pinga ni, Abu Bakar mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai tuan-tuan sekalian, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sesiapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad ni mati, wafat. Wa man kana ya'budullah, dan sesiapa yang menyembah Allah, nescaya Allah Ta'ala itu maha hidup dan tak sekali-kali mati. Maka Abu Bakar membaca ayat di hadapan para sahabat daripada surah Ali Imran. Abu Bakar mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, seperti mana rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia sebelum ni. Mereka waktu diutuskan oleh Allah, dan ada waktu juga mereka diambil oleh Allah Ta'ala. Apakah kalau Muhammad ini mati ataupun dia terbunuh, apakah tumit-tumit kamu akan berpaling pada jalan Allah, pada agama Allah? Sekiranya tumit-tumit kamu itu berpaling pada jalan Allah, pada agama Allah, nescaya tak memberi mudarat sedikit pun pada Allah Ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah membalas dengan nikmat, membalas kepada orang yang bersyukur di atas nikmat dia. Bila mana Abu Bakar mengucap perkataan itu, barulah keadaan para sahabat menjadi reda dan dapat menerima tentang kewafatan Nabi SAW. Tapi sedih tetap berlaku di kalangan mereka. Telah hilangnya seorang pendidik, pembimbing, orang yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menyebut, dulu ni sebelum kedatangan Rasulullah, sebelum Islam ni muncul, di kalangan orang Arab menjadi pengemis kepada kuasa-kuasa besar. Tak ternilai di kalangan bangsa mereka ni. Mereka menjadi pengemis pada Rom, pada Parsi. Tak ada nilai Arab ni. Setelah datangnya Islam, Nabi menaikkan martabat di kalangan mereka, di kalangan orang Arab. Naiknya Arab itu, Islam itu naiklah di kalangan bangsa Arab. Jadi hilangnya seorang pendidik, pembimbing ini menyebabkan berlaku kesedihan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Boleh terima dah. Dan kalau nak dicerita sedih di kalangan para sahabat ni, banyaklah. Antara hak biasa kita dengarnya Bilal. Bilal ni, Bilal bin Rabah. Bilal ni waktu Abu Bakar menjadi khalifah, wafatnya Nabi, Abu Bakar jadi khalifah, dia minta keuzuran dengan Abu Bakar As-Siddiq supaya tak nak duduk di Madinah dan tak nak teruskan azan dah. Bilal ni bermulanya syariat azan, dialah orang yang pertama melakukan azan. Dan setiap kali dilakukan azan oleh Bilal, setiap kali itulah diimami oleh Nabi SAW. Bilal ni, siapa orang kita pun siapa hari ni kalau ditugaskan menjadi muazzin, maka dipanggil Tok Bilal juga. Bilal tu bukan Bilal khija di azan tu. Khija azan ni muazzin, disebut muazzin. Tapi orang kita kerana Bilal orang pertama memulakan azan tu, siapa orang kita duk panggil Tok Bilal, Tok Bilal. Jadi dia pula tok pada Bilal. Sepatut Bilal lah tok dia ni.
Kalau nak kira jadi kita pula ni, hak hidup ni jadi tok pula. Tak apalah. Tapi nak cerita dinisbahkan dengan nama dia. Kalau nak dikira tugasan itu tak dipanggil Bilal, panggil muazzin, orang yang melakukan azan. Tapi nak cerita sedihnya Bilal ini. Dan ini kita boleh nampak manifestasi cinta di kalangan para sahabat kepada Rasulullah yang mungkin kita ni sikit sebanyak boleh ambil pengajaran. Waktu zaman Abu Bakar, bila dia minta keuzuran untuk tak nak melakukan azan dah, kerana bila mana setiap kali melakukan azan, aku tak boleh nak menyambut perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia minta, wahai Abu Bakar, kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, seafdal amalan ialah berjihad pada jalan Allah, maka hantarlah aku pergi ke Syam untuk berjihad. Aku tak boleh duduk di Madinah, kata dia. Bilal ni tak boleh duduk di Madinah kerana mengenang Nabi SAW. Kerana banyaklah mereka apa semua ni, tempat-tempat di Madinah itu. Dia orang macam orang lah, kalau mati sayang ni, kadang-kadang tengok baju jadi menangis balik. Jadi tak boleh nak buat apa, tak jadi kerja, kerana mengenang pada orang yang kita sayang tu. Menyebabkan dia macam seorang ayah kadang-kadang hilang seorang mak yang mungkin. Jadi bila dia duduk rumah tu, dia tak boleh, dia tengok benda tu, dia tengok periuk apa kawan ni duk biasa masuk, dia menangis, jadi tak tahu apa, tak boleh buat kerja. Itu menyebabkan kadang-kadang anak ni ambil duduk rumah ni, duduk rumah tu lama-lama sekali, okey lah. Jadi bila lama dia jadi boleh okey balik. Bila okey pula, nak kahwin lagi pula dah. Anak kata dia menyesal pula. Baik teringat begitu. Jadi tak pandai tak apalah. Cumanya sikit, bila minta keuzuran, hantar aku pergi ke Syam. Abu Bakar kata, duduklah wahai Bilal, aku dah tua lah, kata Abu Bakar, duduk dan buatlah kerja seperti mana biasa lakukan azan, duduk di sini. Bilal kata, tak boleh wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar tak izinkan dia keluar. Tak izin. Sampai satu hari, waktu Abu Bakar ni nak naik di atas mimbar untuk berkhutbah, di tengah-tengah orang ramai, Bilal bin Rabah ni bangun, mengatakan, wahai Abu Bakar, aku nak tanya kepada kamu kerana Allah, mu bebaskan aku dulu kerana diri kamu ke kerana Allah Ta'ala? Dia Bilal ni, kalau kita baca sirah, dia ni hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni kira bapak Quraisy lah. Umayyah bin Khalaf ni, dia ni hamba kepada Umayyah. Waktu zaman penindasan, setelah di kalangan Quraisy ni sekat dakwah Nabi, macam-macam bagi tekanan pada Nabi, tak boleh juga mereka kalah juga. Akhir sekali mereka buat satu keputusan supaya beri tekanan kepada pengikut-pengikut Muhammad ni. Maka di kalangan kita ni, orang-orang besar Quraisy ni, mungkin hamba-hamba ni menjadi pengikut pada Muhammad, maka seksa mereka, bagi tekanan pada Muhammad. Maka waktu itulah Umayyah bin Khalaf ni, dia ikat tali di leher Bilal ni, dan diheret pusing Mekah. Tahulah Mekah ni bukit yang berbatu begitu, heret macam kambing begitu je. Orang-orang muda duk heret Bilal ni kerana seksa. Tak cukup dengan itu, diletak, dijemur di tempat yang panas, ditindih dengan batu. Seksanya Bilal, dan Bilal tetap. Mereka buat seksaan itu nak suruh Bilal mengungkapkan keluar daripada Islam, tak menjadi pengikut Muhammad. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, 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 ahad. Kena seksa tu tetap mengatakan Tuhan yang Esa. Ahad tu mewakili Allah Ta'ala yang Esa lah, bukan hari. Takut baca-baca dengar Bilal duk kata ahad, ahad, kata mana Bilal ni kena seksa duk sebut ahad je Isnin Selasa. Tak. Ahad di situ Tuhan, mewakili Tuhan yang Maha Esa, walaupun tak sebut Allah di hadapan. Ahad, Allah yang Maha Esa. Macam geng-geng budak-budak tafih lah. Budak-budak tafih ni dia orang menghafal Quran hari-hari, 24 jam dia dengan Quran. Jadi kadang-kadang nakal dengan Quran je lah. Dia buat teka-teki sama-sama dia. Dia kata surah yang paling panjang sekali dan baca lama, surah apa? Geng-geng dia pun pening. Surah baca paling panjang, paling lama sekali kalau baca. Dia kata Baqarah. Sebab Baqarah 2 juzuk lebih. Kalau baca lama nak habis 2 juzuk lebih ni. Kawan hak bagi teka-teki kata tak, bukan Baqarah. Dah bukan Baqarah, surah apa? Dia kata Qul huwallah. Pelik kawan-kawan ni. Qul huwallah pendek Qul Allah. Baca tak lama pun. Dia kata lama baca Qul Allah ni, 2 kali ahad. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua kali ahad kata baca. Lama kata dia. Ahad di situ mewakili keesaan Allah Taala. Maka bila disebut ahad, jadi ahad di situ esa, Allah Taala yang Maha Esa. Maka Abu Bakar tengok kesian Bilal diseksa sedemikian rupa kerana mempertahankan Nabi SAW. Abu Bakar keluarkan harta dia, tebus Bilal, beli balik Bilal, dan Abu Bakar lah yang memerdekakan Bilal. Jadi pada waktu tu dicelah-celah orang ramai. Abu Bakar tu, Bilal ni tanya pada Abu Bakar, aku nak tanya padamu, membebaskan aku dulu, merdekakan aku dulu, tebus aku daripada Umayyah bin Khalaf dulu, kerana Allah ataupun kerana diri kamu? Abu Bakar kata, kerana Allah, bukan kerana diri aku. Kalaulah kerana Allah ya Abu Bakar, kamu bebaskanlah aku, hantarlah aku pergi ke Syam untuk berjihad. Tak boleh duduk di Madinah kerana tersangat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar tak boleh nak buat apa, dari itu kehendak dia, dan hantar pergi ke Syam. Habis zaman Abu Bakar, sikit lagi. Habis zaman Abu Bakar, naik di zaman Sayyidina Umar. Abu Bakar ni 2 tahun aja, 2 tahun lebih je, 2 tahun sekejap. Kemudian naik di zaman Sayyidina Umar. Waktu zaman Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar susun tentera, dihantar ke Syam untuk berperang di sana supaya dapat takluk balik Masjidil Aqsa, supaya dapat takluk balik Baitul Maqdis. Dulu Syam ni luas, Jordan, Palestin apa semua duduk bawah Syam. Syam hari ni ibu negeri Syria aja. Tapi dulu Syam ni semua kawasan tu semua duduk bawah Syam, termasuk Palestin sendiri, Jordan. Jadi Abu Bakar ni susun tentera. Antara yang dihantar adalah Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan bersama dengan tentera Islam yang lain dihantar oleh Sayyidina Umar supaya pergi ke Syam, berperang di sana, takluk balik Baitul Maqdis. Bila mana dihantar oleh Umar, tentera Islam berperang di sana, capai kemenangan, dapat takluk balik Baitul Maqdis yang telah dijajah oleh golongan Kristian yang begitu lama pada waktu tu. Bila dapat takluk balik Baitul Maqdis ni, dijemputnya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, khalifah yang memerintah 1/4 di dunia, supaya datang ke Baitul Maqdis, rasmi balik Baitul Maqdis ni. Sayyidina Umar pergi ke sana, upacara rasmi selesai apa semua, masuk waktu di kalangan tentera Islam, sahabat yang ada ni bagi tahu pada Umar, wahai Amirul Mukminin, Bilal ada di sini, suruhlah dia azan. Bilal ada, suruh dia azan. Lama dah tak dengar suara dia ni. Jadi Sayyidina Umar ni cari Bilal, suruh Bilal, wahai Bilal, azan. Bilal mengatakan, tak boleh wahai Amirul Mukminin, suruh orang lain, kerana aku tak boleh nak meneruskan azan bila mana sampai pada perkataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis dia keluar zaman Abu Bakar, mari zaman Sayyidina Umar, Umar suruh dia, tak boleh lagi nak azan, kerana teringat pada Rasulullah tu. Suruh orang lain wahai Amirul Mukminin, aku tak boleh. Sehingga bila dia tak nak, sahabat yang ada di sekeliling mengatakan, ati Amirul Mukminin ya Bilal, wahai Bilal, mu kena taat pada Amirul Mukminin. Umar ketua kita, khalifah kita, dia suruh mu kena ikut. Taat wahai Bilal. Sayyidina Umar kata, azanlah wahai Bilal, supaya kamu ini tuzakkiruna bil ayyamil ula, kata Umar, supaya kamu azan ini dapat mengingati kita di zaman awal-awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebabkan Bilal laun naik di atas menara dan laukan azan, dan dikatakan bermulanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilaukan oleh Bilal ke semua di kalangan tentera Islam yang ada di situ. Semuanya mereka menangis, dan riwayat mengatakan Umar menangis teresok-esok laksana seperti mana kanak-kanak menangis, kerana tak pernah kedengaran suara ini melainkan didengar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu teringat pada Rasulullah. Dilaukan azan oleh Bilal, ke semua di kalangan tentera Islam ni menangis. Dan ternyata bila mana sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tak dapat teruskan azan. Dan riwayat juga menyebut dekat-dekat dia nak mati, Bilal ni dekat-dekat dia nak meninggal, Nabi ni, dia dengar perkataan Nabi ni dalam mimpi dia. Dia dekat dia nak mati, dia tidur, duduk di Syam. Dia bermimpi Nabi kata pada dia, Nabi kata, hajartana aw min hazihil jafwah,
Wahai Bilal, kerana apa kamu ni hamba sangat? Lemah semangat hidup ni kerana apa hamba sangat dalam hidup ni? Ala tazurana, bukankah suatu hari nak menziarahi kami? Mana semangatlah dalam hidup. Jangan hamba. Suatu hari nanti bukankah mu nak menziarahi kami? Dia dengar dalam mimpi dia Nabi kata begitu. Menyebabkan Bilal pada pagi itu bangun dalam keadaan penuh semangat. Ambil binatang tunggangan dia, kenderaan dia, terus daripada Syam balik ke Madinah. Jadi katakan dia sampai di Madinah itu dekat-dekat nak masuk waktu subuh, dan subuh hari itu belum dilakukan azan lagi. Maka hari itulah Bilal ni naik di atas menara Masjid Nabi di Madinah dan Bilal melakukan azan. Bila mana orang Madinah pada waktu tu kedengaran azan ini, di kalangan muslimin dan muslimat yang pernah hidup di zaman Nabi SAW, dikatakan hari itulah di Madinah manusia paling ramai menangis kerana dengarnya suara Bilal. Tak pernah kedengaran suara ini melainkan di zaman Nabi SAW. Sehingga sebahagian besar di kalangan umat Islam dengar azan daripada Bilal, mereka mengatakan, Abu Musa Rasulullah, adakah Nabi dibangkit balik oleh Allah? Adakah Nabi dibangkit balik oleh Allah Ta'ala? Dan dalam riwayat itu juga menyebut sampai pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tak dapat juga teruskan azan itu kerana mengenang pada Nabi SAW. Kemudian dia cuba untuk nak lafazkan juga, maka tak boleh. Kemudian azan itu disambung oleh orang lain. Maksudnya manifestasi cinta mereka terhadap Nabi SAW. Maka kita pun kena ikut begitulah. Tak boleh setara Bilal pun. Maknanya level-level bawah tak apa. Tapi hubungan kita dengan Rasulullah, kita perlu jelas dua perkara, iaitu al-hub dan al-ittiba'. Buat sebanyak mungkin kemampuan yang kita boleh buat. Oleh kerana masa dah habis dah, cuma setakat itulah tentang perbahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsi ini yang memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.